أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah bersama-sama dengan saya pada malam ini kita membuka majlis ilmu Taman Syurga dengan Ummul Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم عقيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نور قلوبنا يا الله ya Tuhan kami, kau terangilah hati kami ini ya Allah, binuri hidayatik, dengan cahaya petunjuk daripadamu ya Allah. Kama nawwartal arda, seperti mana kau telah menerangi bumi yang sedang kami diami ini ya Allah. Binuri syamsi abadan abada, dengan cahaya matahari yang sentiasa menerangi kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Tuhan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Amin amin amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji marilah sama-sama kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah rahmat, inayah, taufik dan hidayah Allah Ta'ala masih lagi memilih kita untuk berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ni. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang cukup besar dan hebat kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita juga nikmat kesihatan, boleh mai ke masjid. Allah Ta'ala telah berikan juga nikmat kekayaan dan kesempatan kelapangan kepada kita. Mudah-mudahan segala bentuk nikmat yang Tuhan bagi ini, kata ulama, kita sebutlah dengan lidah kita Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta dan pun kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini berterusan diberikan kepada kita dan sentiasa dirahmati, diberkati hidup kita. Mudah-mudahan diampunkan dosa kita dan digolongkan kita dalam ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti insya-Allah Ta'ala. Amin amin amin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan malam ni? Adik tinggal hang seorang kan? Adik cabut lebih. Malam ni alhamdulillah ada seorang peserta junior. Tuan-tuan, bilah masjid mana-mana pun rata-rata umur 40 ke bawah ni korang 40 hingga 20. Cuba tengok tuan-tuan malam ni umur apa. Pak Long baru 15, ni baru 19. Kecuali satu masjid saya mengajak, Masjid
Permatang kuang. Matang kuang Naga. Yang tu umur 40 ke bawah ramai. Cukup ramai. Tapi pasien mereka lepas sembahyang maghrib hilang. Ada aku 3 orang. Tak lagi saya bagi salam mukadimah sikit, baru mai. Rupanya mereka balik malun nasi tu. Lepas maghrib, mereka caw balik rumah, mereka balun bagusnya. Lepas tu baru mereka main. Mereka orang bendang. Biasa kan orang bendang. Tapi ramai. Budak-budak pun ramai. Masjid Matang Kuang. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Kita sambung ataupun kita teruskan kuliah bulanan pada malam ni menggunakan kitab Tafsir Al-Munir juzuk yang kedua, tuan-tuan. Malam ni kita nak cuba baca dan sambung dan kupas hurai yang dihuraikan oleh ulama dan para ulama, para alim ulama, masih lagi membincangkan tentang bab puasa. Kita baru saya selesai puasa sunat Muharram. Tahun ni kan. Ini berapa dah Muharram? 21 Muharram. Maksudnya kita baru saja lepas puasa 9 dan 10. Adik puasa tak? Tak puasa. 9 dan 10 Muharram baru ni. Ada orang puasa 10 tapi disyorkan untuk puasa 9 dan 10 hari Tasu'a, maksudnya tis'atun tu 9. Tasu'a bersempena dengan 9 itu diambil nama tersebut Tasu'a, hari 9 Muharram. Ashura daripada perkataan Arab Ashara, 10, jadi Ashura. Jadi puasa 9 Tasu'a, puasa 10 Ashura. Apa kelebihan puasa Ashura? Mengampunkan dosa setahun yang lampau. Hebat. Rugilah kalau siapa tak berkesempatan puasa pada hari tersebut. Hari 10 Ashura ataupun 10 Muharram. Kenapa kena puasa 9? Nabi abang untuk membezakan di antara umat Nabi Muhammad, umat Islam dengan puak-puak Yahudi. Sebab Ashura ni dah mula puasa daripada zaman Yahudi dulu, Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam. Jadi nak bezakan di antara mereka ni, Nabi syorkan untuk kita puasa 2 hari, 9 dan 10. Tasu'a dan Ashura. Lah ni pun masih lagi kita duk buat. Mungkin minggu ni ada lagi surau ataupun masjid yang duk buat kenduri bubuk Ashura kan, kita duk dengar. Sempena dengan 10 Muharram tu. Kelebihan yang cukup besar. Malam ni kita nak masuk bab mengenai pedoman hidup dan hukum hakam tentang puasa. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وللمسلمين في الدارين آمين. Berkatalah penulis buku ini ataupun kitab ini, mudah-mudahan Tuhan bagi rahmat kepadanya dan kepada kita semua sekali yang hadir pada malam ini. Amin. Dia kata apa? Berdasarkan ayat Al-Quranul Karim yang kita telah baca dan ambil pengetahuan dan pedoman, pengajaran dan pengajian. Ayat apa? Ayat tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Saya rasa setakat saya duk mengajak di masjid ni, inilah di antara speaker yang paling sedap. Dekat ni ya. Mula mengajak dulu tahun
Tu bila mula bajak 2000, tak tulis tahun, tulis tarikhnya. Lama dah kata dah ni. 2000 berapa? 10 pun. Lama dah tuan-tuan. Dah 2022. Kira ni lah speaker yang paling sedap. Dulu berdengung, lepas tutup atas tu kan. Okey dah sikit. Pasal banyak kali dah tukar PA sistem ni. Tapi ni di antara yang sedap. Allahu Akbar. Sedap seperti. Dia tak bergema. Okey, kita tengok dalil yang saya baca tadi tentang puasa, tuan-tuan. Dalil Al-Quranul Karim tentang puasa itu yang sering kali kita dengar dan terdapat dalam suratul Baqarah ayat 183. Malam ni kita nak tengok ulama listkan, senaraikan apa dia pedoman-pedoman hidup dan hukum hakam yang terdapat dalam ayat tersebut. Jom kita tengok. Nak tengok apa tak ada kan? Dengarlah. Yang pertama, kata ulama, puasa itu mengandungi kelebihan yang besar dan pahala yang banyak. Cukuplah kita menggambarkan kehebatannya apabila Allah Azza wa Jalla menisbahkan puasa itu kepadanya, seperti yang disebut dalam hadis Al-Qudsi. Qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadis ini nak cerita mai tentang apa? Kata Nabi SAW dan kata Allah Azza wa Jalla. Kena sebut macam tu sebab dia hadis kursi. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya, tuan-tuan. Melainkan puasa, kerana puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Itu ialah mafhum daripada hadis yang telah saya bacakan tadi. Nah, abang kata semua perbuatan atas muka bumi ni, kebaikan dan kebajikan ni, kita buat tak buat nampak secara zahir kecuali puasa. Dia kata apa? Puasa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal umum mengetahui bahawa semua ibadat adalah untuknya. Perkara ini menurut Imam Al-Qurtubi yang disebut dalam kitab ataupun tafsir Al-Qurtubi adalah kerana dua perkara. Imam Qurtubi kata puasa ni nak senang faham dua. Yang pertama dia kata apa? Puasa menahan diri dari kelazatan dan syahwat, tidak seperti ibadah lain. Puasa beza dengan amalan lain. Penat satu, contoh sembahyang 2 rakaat okey lagi. Seperti sembahyang tarawih, main naik 6, naik 8, naik 10, dia mula lenguh tak kaki, dia mula keras pinggang, dia mula nak duduk tahiyat, dia jadi kembang. Bila main 12 rakaat, kemudian masuk lagi, tambah lagi 16, 18, 20, dia jadi macam bosan. Dia jadi macam 8 sudah pun. Malam esok sebelum pi dah mula dah berazam 8. Sebab apa? Sebab lenguh. Sebab lenguh satu hal, sebab senang cerita ibadah lain ni lenguh, letih mungkin kurang. Tapi main puasa ni tak larat. Nombor 1 masuk dalam peringkat, nombor 1 pada tak larat. Sebab apa? Tak makan.
Dah lah tak makan, satu hal menahan daripada nafsu syahwat. Tak boleh duk tengok yang pelik-pelik. Tak boleh duk buat benda yang teruk-teruk. Tak boleh, maksudnya kena jaga mata, kena jaga telinga, kena jaga mulut. Mulut dah jaga dah, tak boleh makan. Mata kena jaga lagi, telinga kena jaga lagi. Lagi apa dia tuan-tuan? Yang ketiga, letih yang melampau. Siapa ni, jom kita pergi buat kerja kontrak saat ni, angkat apa? Tak larat. Kalimah yang keluar daripada mulut kita, tak larat. Tidak. Berbanding dengan amalan yang lain. Kalau kita sembahyang 10 rakaat pun lepas tu nak pergi jogging, boleh lagi. Sebab apa? Sebab lepas sembahyang kita boleh balun. Boleh balun, boleh minum, boleh apa tuan-tuan. Orang ajak pergi jogging, boleh lagi lepas sembahyang. Sebab apa? Sebab boleh makan. Tapi puasa ni, kata Imam Al-Qurtubi, puasa itu menahan diri dari kelazatan. Maksudnya tak boleh makan. Yang kedua, daripada nafsu syahwat. Tidak seperti ibadah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, puasa itu juga merupakan rahsia seseorang dengan Tuhannya. Apa maksud rahsia? Amalan perbuatan lain kita nampak. Contoh, orang tanya kita, hampa nampak tak tadi Pak Mat main masjid? Nampak dia main sembahyang tak? Mari. Nampak dia duduk soh yang berapa? Nampak dia duduk soh pertama. Kita nampak, kita tengok dengan mata kepala kita dia buat benda tu. Hampa nampak tak Pak Mat tadi dia keluar masjid, dia sedekah tak? Nampak. Kita nampak dengan mata kepala kita. Tapi beza dengan puasa, kita boleh mengaku kata puasa? Boleh. Puasa tak? Puasa. Depan orang ramai. Orang kata dia puasa tak? Puasa. Tapi bila masuk dalam bilik ayak, dia balun ayak bola tiba-tiba. Tuan-tuan. Lepas tu dia buat mengaku kata tak larat. Sedangkan dah basuh ataupun dia pi mana-mana ke, balun nasi kandak ke, roti canai ke tuan-tuan, dalam keadaan sembunyi. Tuan-tuan, beli mana-mana, masuk dalam bilik, balun. Main aku puasa tak? Puasa. Hang tak nampak ke aku tak makan ni? Memang tak nampak depan mata, tapi dalam bilik tadi hang balun. Tapi ibadah lain tuan-tuan, beza dia nampak dengan mata kepala zahir, tapi puasa ni mengaku dengan mulut. Sebab apa? Benda tak nampak, hanya kata mengaku puasa. Sedekah, kita tahu kata dia sedekah, dia wasuk duit. Semayang, kita tahu kata dia tunggu terbalik, sujud apa semua, dia semayang. Pi haji, kita tahu kata dia pi haji. Buat kenduri kenara, orang hantar pi airport, orang salam klik dengan dia. Kita nampak, kita tahu kata. Zikir, kita tahu dia pegang tasbih. Subhanallah, mulut berkumit-kumit. Kita nampak benda tu. Tapi puasa, aku puasa. Nampak tak? Apa kata Imam Qurtubi? Puasa merupakan rahsia seseorang dengan Tuhannya, yakni Allah. Puasa hanya diketahui oleh Tuhannya sahaja. Sementara ibadah lain ia mempunyai kesan zahir yang boleh membawa kepada sifat riya. Tuan-tuan. Perbuatan lain atas muka bumi ni, bila kita buat, dia muai satu perasaan riya. Maksud dia apa dia? Kita nak rasa kita ni rasa hebat, menunjuk kepada orang lain. Contoh, kita semayang, lepas semayang sunat. Lepas semayang sunat. Lepas tu dia perasaan, aku semayang sunat ni orang tak tengok. Banyak aku semayang sunat ni. Nampak tak? Zikir, Allah. Ambil tasbih. Baru ni tuan-tuan, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mai mana tak tahu. Saya balik sekolah tuan-tuan, tiba-tiba ada satu bekas dia letak atas kereta. Dalam tu ada buah kurma, satu tapawin, kemudian ada tasbih kecil warna pink, kemudian ada tasbih lagi
Buat masuk dalam, tak tahu siapa bagi, tak tahu main ke mana. Saya bagi ke ayah saya. Ayah saya pun buka bekas tersebut, plastik tersebut. Tengok-tengok buah kurma ajwah hard grade super triple A hak besar tu tuan-tuan. Kalau sini harga lebih kurang 150 macam tu kot. Besar, lemak, kira triple A. Kita panggil kurma aliyah, kurma aliyah, kurma ajwah aliyah besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi pasar Madinah, abang ada kurma aliyah, ni dia tahu. Makan lemak berkering disukai ramai, tapi tak boleh makan banyak, botak kepala kita. Sebab apa? Mahal berdengung. Tuan-tuan, benda tu orang tak main. Dalam lepas raya haji dalam 5-6 hari betul kot. Saya tak tahu orang balik Mekah main hantar ke, tak tulis nama apa, tak apa-apa. Aku ada kertas sikit ke nota ke, tak ada. Pelik bin Ajib. Tapi main dengan tengok buah kurma besar tu tuan-tuan, tak pernah jumpa ataupun kita payah nak makan si mahal belum. Baca selawat apa semua tuan-tuan, baca doa, pelan jugalah balun. Lepas tu buka satu bekas plastik tu, tasbih kecil. Lepas tu ada tasbih warna hitam. Ingatkan tasbih tu mungkin dia bagi satu lungguk je tu. Dia buat satu plastik selungguk je tu. Tuan-tuan, ayah saya buka, ingatkan tasbih jenis warna hitam macam kayu, macam apa, lepas taman kecil-kecil kan. Kata buka, tarik, panjangnya, rupanya tasbih tu tuan-tuan bersambung, maksudnya panjang. Oh ya, panjang, sedepah lebih tuan-tuan tasbih tu. Kami kata tak pernah tengok lagi tasbih ni, siapa dia bagi, main mana. Kira main, rupanya semua sepanjang tu 1,000 biji. Tuan-tuan, kok ni tak ada, memang tak ada. Kita kata macam tasbih Tok Sani duk pakai balik di kepala tu pun besar-besar kan tuan-tuan. Ni tasbih kecil tu tapi panjang. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mai mana pun tak tahu, siapa bagi pun tak tahu. Pelik bin Ajib. Tapi dia satu tasbih tu 1,000. Nanti saya main bulan-bulan lepas. Kalau diizinkan Allah, tak, kalau kita ingat. Ni kalau letak sini, lerik lebih sana. Zikir subhanallah. Kalau letak sini tuan-tuan, orang kata memang dia ni memang riak betul ya. Tuan-tuan, tasbih nala reka punya panjang 1,000 biji. Tak payah duk kira lah. Subhanallah. Dan dia ada dia punya sempadan dah. Habis 1,000 dia ada satu sah tuan-tuan. Habis 1,000 sah. Tapi 1,000. Tasbih kita ni 100 je. 10 kali ganda lagi. Sudah bayangkan. Kalau main macam tu, kita zikir. Kita tak apa, kita niat betul-betul nak buat, tapi orang tengok kita, dia ni nak tunjuk orang tasbih dia. Tentang tasbih dia panjang, elok, besar, elok kan. Nampak tak? Tu masuk riak, orang tengok kita dengan mata. Main perasaan unjuk. Semalam saya pergi sembahyang maghrib singgah sat di Masjid Laguna Merkuk, Masjid Andalusia. Singgah sat tuan-tuan sembahyang situ, masuk parking kereta, terkejut saya. Aku ada di Istana Negara ke apa ni? Sebab apa tuan-tuan? Parking semua kawasan penuh, tiba-tiba ada satu parking tu tepi kereta tu. Dia tengok, kereta apa ni? Kereta nala punya besar ni, jenis sultan ni tuan-tuan. Tahu apa dia? Mula-mula saya cari ikut lambang macam tu, Rolls Royce. Rupanya Bentley. Kereta macam sultan, jenis besar-besar gerbong tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah. Takkan aku nak parking kereta tepi dia kan? Tak apa, semua dah kosong dah. Mungkin orang tak mau nak parking. Dia parking tu penuh parking sampai ke depan. Saya masuk parking, alamak nampak kereta halus. Sampai parking tepi bahan. Tuan-tuan, kereta nala punya. BMW X5. Porsche tu Masjid Andalusia Laguna. Taman bernama Laguna Merkuk tuan-tuan. Sembahyang maghrib main naik Bentley, Porsche,
X5. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pergi naik warna kak, naik Maybe je. Parking kecil sungguh. Naik Maybe saya tu parking terbingung tuan-tuan. Siapa tengok macam gajah dengan arnab. Tak apa dah, lepas sembahyang apa semua, depan mata kepala saya, dia petak tabung. Kan Masjid Andul secara tuan-tuan pergi, dia ada tiang. Dia ada tiang tu macam Masjid Shah Alam. Jadi tekan switch, kipas dia akan naik macam tu. Kan? Macam Masjid Shah Alam tu. Kan? Tadi tiang. Betul Nabi ya? Tengok sekali. Oh, tekan switch, kipas naik. Banyaklah tiang. Speaker dah sedap, imam baca. Depan mata saya lepas semayang sunat tu ada tabung depan tu. Main seorang brother tu pakai t-shirt. Pakai t-shirt baju perang putih biasa ya, selot jin. Kepiah lepas apa tak pakai. Depan mata, kebetulan depan mata saya. Dia pun tapi taklah dekat tu jugalah, lebih kurang dekat dengan tu, dengan apa? Dengan tirai tu. Dia buat pulak kopiak, saya tengok tu dia buat pulak segenggam. Setekok gerak. Dia lipat 2 kali, buang tabung gerak. Dia tengok, wih ni not 50 ni. Tuan-tuan. 50 bukan RM5. Tapi bukan sekepiang. Dia ambil buat pulak tu zap, lipat. Boom. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam pandangan saya, korang-korang bodoh-bodoh cokor-cokor pun kita kata 200. Tuan-tuan. Sebab apa? Nampak tebal. Kita kira macam 200. Mungkin lebih. Tapi selama roh kan, buka, lipat gulung, dilipat tu, nak jolok nak bagikan tukang tabung tu kecil. Debu masuk depan. Tetap tengok saya tengok dia ada perasan. Perasan tu dia jalan pulang. Tak apa lagi. Saya pun keluar juga, pulang. Tiba-tiba tuan-tuan, saya nak masuk lagi, dia pun main. Tuan-tuan. Rupanya Pak Long tadi, brother tadi, hang naik Bentley tu. Tak parking tepi kereta saya, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Syukur banyak-banyak kalau saya jadi macam tu, tuan-tuan. Yang pertama, dia menggunakan nikmat Allah yang cukup besar. Bukan naik kereta kancil, maybe mes sembahyang maghrib, naik Bentley, harga cokian-cokian pun paling kurang 2 juta. Tuan-tuan, takat buh duit tabung 200 ni, tak ada apa. Saya pun sampai-sampai, saya pun tet-tet buka, dia pun main. Dia tarak tet-tet kan, jenis kereta tu main pegang pintu buka terus kan. Kereta baru ni, dia jenis sensor, kunci bola poket, main buka lah, terang. 4 pintu. Tuan-tuan, kita duk tet-tet-tet. Dia kunci dalam poket, main tarik ya, terang buka, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang buat benda baik ni nampak tak macam sedekah? Kita nampak. Sebab apa? Benda tu kita tahu dia bubuh duit nanti. Kecuali kalau dia ambil, dia scan barcode ke perang tu tak nampak lah kan. Tapi kita nampak mata kepala ni. Apa kata Imam Qurtubi? Amalan lain kita nampak dengan mata kepala. Dan kesan zahir yang boleh membawa kepada sifat dia. Itu dia. Tapi puasa, boleh mengaku ke? Boleh mengaku. Hang puasa tak 10 malam? Puasa. Walaupun kita tak puasa, tapi bila orang tanya, puasa tak? Puasa. Hang tak tahu aku puasa apa ni? Mana nak tahu? Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kalau sembahyang raya, kita tanya lebih. Hang sembahyang raya tak? Ayah, hang sembahyang raya di mana? Di masjid, kalau kita orang. Aku tanya orang waktu ni patut tak nampak pun. Nampak sangat hamur. Tapi kalau puasa, tak ada. Apa tak tahu. Allah Ta'ala. Yang kedua, pedoman hidup, kata Dr. Wahbah Zuhaili, puasa memupuk sifat taqwa dalam diri manusia. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang bermaksud, la'allakum tattaqun, yakni supaya kamu bertakwa. Ia menjadi penyebab takwa kepada Allah dengan melemahkan syahwat. Nabi SAW juga bersabda, as-siyamu junnatun wa wija'un. Yang bermaksud, puasa itu adalah ibarat perisai dan penawar. Tuan-tuan.
Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tuan-tuan, hidup kita tak lama. Kita buat yang wajib, puasa Ramadan tak apa, yang tu memang wajib. Tak, lepas tu jangan duk tinggal puasa-puasa yang hari-hari yang hebat. Puasa apa? Puasa Nabi, dia kata apa? Aku ni tak tinggal 4 benda ni. Yang pertama, Nabi apa kata? Aku tak tinggal puasa hari Arafah. Yang kedua, aku tak tinggal puasa hari 10 Muharram, Ashura. Yang ketiga, aku tak akan tinggal sembahyang sunat malam setiap malam. Maksudnya qiyamul lail, buat sunat tahajud dan sebagainya. Dan yang keempat, Nabi kata aku tak tinggal, iaitulah sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, tuan-tuan. Sebab apa? Kelebihan yang cukup besar. Tak boleh buat semua, tuan-tuan. Buat macam Nabi buat ni. Kalau boleh buat lebih, bonus. Apa kata Nabi? Dia kata, aku tak tinggal puasa hari Arafah. Kelebihan dia cukup besar, mengampunkan dosa dahulu akan datang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, dapat buat. Yang kedua, puasa hari Ashura, ampunkan dosa yang telah lalu. Yang ketiga, sembahyang malam. Apa dia sembahyang malam? Paling cokia, paling koman sepana, bukan sepana. Apa dia, tuan-tuan? Sembahyang witir. Tuan-tuan, kita tak tahu kita boleh bangun ataupun tidak. Selepas tuan-tuan sembahyang Isyak, tuan-tuan sembahyang sunat Isyak 2 rakaat, tuan-tuan sembahyanglah witir. Kita tak tahu nanti nak bangun ke tak bangun. Sembahyang witir. Allahu Akbar. Paling koman balok piang 1 rakaat. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang witir 1 rakaat. Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah apa semua? Baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Elok atas sikit 3 rakaat. Elok sikit 5 rakaat. Terlebih elok 7 rakaat. Naik lagi berapa? 7 9. Lagi? Lepas 9 11. Lepas 11 13. Yang tu saja yang disuarkan oleh syarak. Satu paling cokia, balok piang. Yang paling afdal 13 rakaat. Pertengahan 7. Macam tu juga mayang sunat duha. Ulama kata paling elok 8. Paling elok 12. Tuan-tuan, sederhana berapa? 4. Balok piang, bukan kata balok piang lah. Kalau terkejut ke 4, buat 2. Tapi kalau kita nak buat pertengahan, sederhana, buatlah 4. 2 rakaat. Lepas tu, beri salam, sambung lagi 2 rakaat. Sembahyang duha. Tuan-tuan, macam lagi kita nak sembahyang sunat. Lepas sembahyang Isyak, kita boleh sembahyang sunat witir. Kita tak tahu, kita tidur sekali lagi, tidur orang piang. Sedap-sedap sembahyang azan subuh, tuan-tuan. Sembahyang sunat witir. Ataupun kita sedap kata kita nak bangun, tak apalah. Kita sembahyang sunat tahajud, kita sembahyang sunat taubat, kita sembahyang sunat hajat. Kita bubuh dah sampai 1000 rakaat, tak apa. Witir kita buat dah, tak payah dah sembahyang. Nampak tak? Nabi kata yang ketiga. Yang keempat, aku tak akan tinggal sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, tuan-tuan. Apa kelebihan dia? Khairun minad dunya wa ma fiha. Kelebihan dia apa yang ada di dunia dan isi dalamnya. Subhanallah, masya-Allah, tuan-tuan. Okey. Yang ketiga kata Imam Wabah Zuhaili, apa dia? Orang-orang yang sakit dan bermusafir harus berbuka. Ini pedoman hidup yang ketiga. Tetapi ia wajib menggantikannya semula. Orang yang musafir, hukumnya harus buka puasa. Tetapi kata ulama, dia wajib mengqadha ataupun menggantikannya semula. Penyakit yang dimaksudkan di sini, orang sakit dan orang musafir, kata apa nama ulama?
Penyakit yang dimaksudkan di sini ialah penyakit yang menyebabkan bahaya kepada diri dan boleh bertambah serius. Penyakit yang serius. Demam sampai teruk-teruk, tak kebah-kebah, lama tak larat, tuan-tuan. Harus buka puasa. Perkara ini dapat dinilai sendiri oleh seseorang itu melalui zon ataupun sangkaan yang kuat. Walau bagaimanapun Ibnu Sirin, Atha dan Al-Bukhari, iaitu Imam Bukhari, mengatakan sebarang penyakit membolehkan berbuka puasa kerana zahir ayat tidak menjelaskan kepada penyakit itu. Siapa kata? Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin, Imam Atha dan Imam Al-Bukhari. Tiga orang ni kata tak kira penyakit serius ke, penyakit tak serius ke, boleh, sebab kalimah sakit itu secara umum. Kata sakitnya boleh. Sakit kepala boleh. Sakit gigi, sakit gigi memang sakit lah. Sakit perut, sakit apa lah, tentera sakit. Imam Bukhari kata, Imam Sirin kata, Atha kata boleh, sebab zahir ayat tersebut tidak mengatakan penyakit yang kronik. Okey. Dalam hukum berkaitan musafir pula, tadi tentang penyakit, tentang sakit, boleh hukumnya kita nak buka puasa. Seseorang dibenarkan berbuka apabila melalui perjalanan pada jarak diharuskan qasar sembahyang. Qasar sembahyang ni ulama berbeza. Imam Hanafi pendapat macam ni, Imam Syafi'i macam ni, Imam Malik macam ni, Imam Hanbali macam ni, dan imam-imam yang bawah semua berbeza pandangan tentang qadar sembahyang qasar, jamak qasar. Apa dia? Menurut pandangan jumhur ulama, maksudnya majoriti ulama, kebanyakan ulama, qadarnya ialah 16 farsakh atau 48 batu Hashimi, atau 2 hari perjalanan yang sederhana, atau 2 marhalah berjalan kaki secara perlahan. 4 pendapat. Ustaz, pasal apa ada istilah-istilah ni? Ini istilah ulama-ulama daripada Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi. 16 farsakh daripada mazhab Hanafi. Dia guna farsakh. 48 batu Hashimi daripada mazhab Maliki. 2 hari perjalanan daripada mazhab Hanbali, atau 2 marhalah daripada mazhab Imam Syafi'i. Nampak ada perbezaan dia punya istilah tersebut. Farsakh, batu Hashimi, 2 hari perjalanan dan 2 marhalah. Okey, kita tengok satu-satu dia nak cerita ni. Anggaran ini adalah sama baik di darat maupun di laut. Hang naik helikopter kapal terbang pun sama, pada dia 2 marhalah, bawah pun sama, laut pun sama. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma. Apa katanya? Ya ahla Makkah, la taqsuru fi adna min 4 burudin min Makkah ila Usfan. Yang bermaksud, wahai penduduk Mekah, janganlah kamu menqasarkan salat pada jarak kurang dari Mekah ke Usfan, iaitu dianggarkan sejauh 89 kilometer mengikut sukatan dalam kitab fiqh lama. 89 kilometer. Berapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan set handphone pakai GPS itu semua, daripada Tul Bertam tu pertengah tekan tab sampai Masjid Bukhari. Betul tak Ustaz? Lebih kurang mana? Masjid Bukhari tu, Masjid Al-Bukhari, 89 kilometer. Itu dia, 2 marhalah. Boleh jamak, boleh qasar. Menurut mazhab Hanafi, nampak mazhab Hanafi pula, jarak musafir yang dibenarkan untuk mengamalkan rukhsah, yakni kemudahan, ialah 3 marhalah.
ataupun menyamai lebih kurang 24 farsakh atau 3 hari perjalanan yang sederhana, yakni perjalanan dengan menaiki unta atau berjalan kaki di darat atau perjalanan kapal layar di laut. Ya, jauh lagi. Apa kata Imam Hanafi? Semua jenis perjalanan ini hendaklah mengambil masa hampir keseluruhan harinya. Jarak tersebut jika dinilai pada masa sekarang adalah bersamaan 96 kilometer. 96 kilometer tuan-tuan. Kalau tuan-tuan search, ambil Google ni, kita cek tengok nak. Nak berhenti azan kah? Azan tu? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أن محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا
من صدق لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة سيدنا محمد. Sambung sikit lagi. Okay, kalau tuan-tuan tengok daripada sini ya. Saya suka sini daripada sini pakai GPS. Kalau naik highway 101 km Masjid Al-Bukhari, daripada sini sampai Masjid Al-Bukhari. Maksudnya kalau ikut sukatan daripada Imam Hanafi ni 96 km lebih daripada sini. Maksudnya tuan-tuan boleh jamak. Ni ikut sukatan daripada jarak Imam Syafi'i atau Imam Hanafi 96. Tapi kalau jarak daripada Imam Syafi'i 89 km saja. Itu bezanya. Hujah yang digunakan ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamsahul muqim yawman wa laylah wal musafiru salasata ayyamin wa layalihinna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempoh menyapu khuf bagi orang bermukim ialah sehari semalam. Maksud sapu khuf, kasut kulit yang dipakai di negara Arab, negara sejuk, yang dibuat daripada kulit kambing, unta, kulit lembu, binatang-binatang yang halal dimakan. Dipakai, dipanggil khuf. Kasut tersebut belah India apa ada, belah negara sejuk kan, yang ada 4 musim dipakai. Bila mai saja musim sejuk ke apa tuan-tuan, dipakai ni, ambil semayang, ayat semayang sekali. Kemudian kalau terkentut, tak payah buka kasut tu lah. Tak payah basuh kaki. Sapu saja di atas kasut tersebut. Maka ni contoh kasut kulit. Ambil semayang macam biasa, sampai dekat kaki, tak jurih kaki dah. Ambil tak ada, sapu atas syarat. Boleh lama mana? Boleh pakai 3 hari 3 malam. Kita Malaysia nak buat boleh tak? Boleh. Bukan tunggu kata sejuk kan. Tapi hangat kan? Kalau kita pakai jadi belengah. Sebab apa? Kita bukan negara sejuk. Kecuali pergi dekat Cameron Highland ke, duduk di Kundasang ke, mana-mana negara sejuk. Tempat sejuk boleh. Okey. Sementara bagi orang yang musafir ialah 3 hari 3 malam. Ini hadis yang diambil daripada mazhab Imam Hanafi rahimahullah. Artinya, bagi orang yang bermusafir tidak dibolehkan berbuat demikian kecuali adanya perjalanan yang memakan masa 3 hari. Dia kata apa? Kalau nak buka puasa, kalau ambil apa yang daripada hadis ni, daripada Imam Hanafi, mazhab Hanafi, dia kata apa? 3 hari perjalanan baru boleh buka puasa. Korang pada tu tak boleh. Ini kerana syarak menjadikan ilat ataupun penyebab dilanjutkan tempoh menyapu khuf, iaitu dah kasut kulit tadi itu, ialah as-safar ataupun perjalanan. Demikian juga berdasarkan hadis lain yang menjadi 3 hari perjalanan sebagai piawai, iaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita bermusafir dalam tempoh 3 hari melainkan bersama suaminya. Ini hukum lain juga. Hukum perempuan nak musafir lebih pada 3 hari. Kalau tak ada keperluan apa, suami tak izin, tak boleh. Kalau ada suami, boleh. Riwayat hadis ini telah disepakati ataupun muttafaqun alaih. Maksudnya hadis yang kita baca tadi. Ulama mazhab Hanafi menilai hadis ini lebih kukuh daripada sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah yang melarang wanita bermusafir bersendirian tanpa mahram dalam perjalanan yang mengambil masa selama 2 hari. Ini cerita bab musafir tanpa mahram bagi perempuan. Tuan-tuan, Islam tadi diuji dengan macam-macam. Lagi hebat Islam itu dianuti, lagi hebat ujian kepada orang Islam. Itu tahun lepas kita diuji dengan sajad. Apa dia? Pergi buat umrah. Masa pergi tu buat macam pakai macam jantan apa semua tuan-tuan. Walaupun mereka tu dah tukar dia punya fizikal dia, pergi bentuk segala benda yang tak ada bagi ada.
Di Mekah. Lepas tu sampai di Mekah tukar personality. Jadi apa? Jadi perempuan. Pakai tudung, pakai telekung, pakai apa semua. La haula wala quwwata illa billah. Sajad in the gang. Pergi selfie depan Kaabah. Ni semua ni acah-acah. Tengok kami buat benda ni, Tuhan tak kata, tak bagi apa, tak kena panah peti ke, kilat ke apa, tak ada apa, delete je tengok. Baru ni tuan-tuan, ujian juga kepada orang Malaysia. Apa dia? Seorang wanita yang bernama Nur Syazwani. Tuan-tuan, buat apa? No, pergi Mekah. Dia tu jantan ke betina? Perempuan. Nama lengkap dalam perempuan. Dia pergi masuk ke Riyadh, ambil visa travel. Maksudnya visa ziarah. Masuk terus ke mana? Buat umrah tuan-tuan. Depan Kaabah. La haula wala quwwata illa billah. Dia tu perempuan ke? Perempuan Pak. Kotlah jantan ke apa? Perempuan. Dia tak tukar apa-apa, semua memang perempuan. Tak tukar, tak buat apa. Cuma bahagian payudara tu mungkin dia pergi buang ke, pergi bagi kepit ke, tak tahu, Allah Ta'ala alam. Ni buat macam pakai ihram lelaki. Kan kita masa kita nak tawaf tu, kita buka sikit kan. La haula wala quwwata. Ni selfie belakang Kaabah ni, tengok ke tepat. Nampak kawasan ni tuan-tuan. Kawasan bau ni kalau tengok perempuan, bau perempuan. Kalau bau jantan ni dia ada macam gong naik atas kan. Betul ni bau ni perempuan. Maksudnya pada hang telanjang lebih kurang macam separuh boges 70% depan Kaabah. Hang buang tudung, dia buat bagi rambut pendek macam jantan. Dia pakai ihram macam jantan. Dia buka pula kawasan sikit. Macam kita bila kita nak tahu tuan-tuan. Macam mana? Selfie depan Kaabah. Haula wala quwwata illa billah. Pak Long, bang, jantan ke betina? Perempuan. Hak baru ni, hak sebelum tu apa dia? Tina, jantan, ngaku tina. Pi cabar Allah Ta'ala depan Kaabah. Tengok. Kami buat tak ada apa pun. Lah ni lepas duduk di ni, Melbourne. Duduk di Australia, mendapat suaka. Nah, relax lah. Cabar pula. Tengok kerajaan Malaysia, polis Malaysia, PDRM apa? Tengok tak ada apa. Mana PDRM? Tengok, saya dapat lari ke apa punya polis dulu. Dia duduk buat live tu. Saya nampak duduk buat live tu. Duduk cabar pula. Tengok polis Malaysia. Cerewet. Tengok, saya dapat lari. Berada di bumi Australia. Boleh bebas buat apa saja tuan-tuan. Dia keluar menyelundup daripada Siam tu. Masuk ke mana tuan-tuan? Lepas duduk di Australia. Masa PKPU. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tunggulah. Kita takut bala-bala yang dahsyat dan hebat. Tuan-tuan tahu tak? Lani kemarau yang dahsyat dan hebat di Amerika, di Brazil, di negara-negara Eropah tuan-tuan. Panasnya melampau. Sampaikan lapangan terbang London tu masuk dalam berita, tuan-tuan apa dia? Kapal terbang tak boleh landing. Ni merekah habis ni. Tar-tar tu. Terlampau panas sangat, mencecah 50 darjah Celsius. Air sungai Furat pun kering sampai nampak ke mana lubang-lubang. Rupanya bawah tu ada rumah-rumah orang, bilik-bilik zaman dulu ni. Nabi habaqlah hadis dah, ayat sungai Furat dekat-dekat kiamat akan kurang dan akan timbulnya emas. Duk mai dah. Tuan-tuan, kita takut ni lah, benda sikit. Dia macam ni cerita dah. Kita buat persediaan kadang-kadang Tuhan dah kita bersedia, dia tak main. Dia tak bagi tuan-tuan. Bila kita duk show dah balik, masa tu dia main. Ribut peti ke, petong beliung ke apa tuan-tuan. Ni, lo ni akan jadi krisis makanan sedunia tuan-tuan. Akan berlaku. Sikit hari lagi tuan-tuan. Tengoklah tuan-tuan. Tak percaya. Sebab apa? Ni kita takut ni duk cabar Allah Ta'ala. Duk cabar. Allah. Hang manusia dengan Allah Ta'ala antara mana sangat. Sabit hang punya dosa, satu bala umum datang, habis rosak, musnah. Seperti mana yang berlaku pada zaman-zaman terdahulu tuan-tuan.
Kita takut tuan-tuan. Kita takut dan kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Saya rasa takat dulu kuliah saya pada malam ni. Lepas ni kita masuk ni, panjang lagi pembahasan ni tentang masalah musafir. 4 mazhab. Kita baru baca mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Lepas ni akan masuk pula pandangan Imam Maliki dan juga Imam Hambali pula tentang qadar musafir boleh buka puasa bagi orang musafir. Itu dia. Imam Syafi'i kata ulang balik tadi apa? 89 kilometer. Imam Hanafi kata apa? 96 kilometer. Baru boleh buka puasa bagi orang yang bermusafir. Kita tak baca lagi Imam Maliki berapa, Imam Hanafi berapa dan beberapa lagi pendapat imam-imam yang lain. Insya-Allah taala a'la wa a'lam. Kita akan sambung pada bulan depan. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab ila al-marji' wal ma'ab. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الراحمين. اللهم لك الحمد بالإيمان. اللهم لك الحمد بالإسلام. اللهم لك الحمد بالمسلمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى ويا رب عيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك علم لا ينفع. Ya Allah, kami memohon denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa, amal yang tidak diangkat, wa du'ain la yustajab, doa yang tidak dimakbulkan dan diperkenankan olehmu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika.